Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan ketiga bagi subjek falsafah pembangunan. Dalam video pembentangan ini, kami akan mengupas dan menganalisis pemikiran berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang berteraskan Islam. Ia merupakan satu konsep yang menggabungkan prinsip syariah dengan pembangunan ekonomi moden. Kumpulan kami terdiri daripada 3 ahli iaitu saya, Puteri Sinta binti Sajrudin, Nurul Alia Fatimah binti Muhammad Anwar dan Nurul Alia Aisyah binti Rusli. Kami berharap pembintangan ini dapat memberikan pandangan yang bermanfaat serta mendalam tentang pendekatan Islam dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Saya Nurul Aisyah binti Rusli, nombor matrik 299804, akan mulakan pembentangan video ini dengan abstrak jurnal yang dipilih. Pembangunan adalah konsep yang multidimensi dan komprehensif, meliputi aspek ekonomi dan bukan ekonomi. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi merupakan komponen penting yang mencakup elemen yang diukur dan tidak dapat diukur. Konsep pembangunan dalam Islam menekankan nilai kebajikan manusia sebagai tujuan utama, di mana pembangunan nilai moral dianggap penting yang tidak terpisah dari pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus kepada pertumbuhan material, tetapi juga kepada kesejahteraan rohani dan moral masyarakat. Saya teruskan dengan pengenalan jurnal yang dipilih. Jurnal Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam ini ditulis oleh Johnny Tamkin bin Borhan. Konsep pembangunan ekonomi menurut Islam seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah serta pandangan para ulama berbeza dari perspektif ekonomi barat. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat material dan spiritual, mencakup pembangunan ekonomi, manusia, sosial dan juga budaya. Islam menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan pembangunan yang melibatkan modal, tenaga kerja, organisasi, pendidikan, sikap insentif dan aspirasi yang memperluas spektrum ekonomi. Berbeza dari ekonomi barat yang menekankan aspek material, pembangunan Islam bersifat multidimensional, seimbang antara materi dan spiritual, kuantitatif dan kualitatif dan internal dan eksternal. Saya akan teruskan dengan asas falsafah pembangunan ekonomi. Dalam teori ekonomi komunis, pembangunan ekonomi hanya dilihat dari sudut kebendaan dan apa-apa perancangan ekonomi yang menyimpang dari pandangan ini dianggap sebagai bourgeois. Dalam sistem kapitalis pula, pembangunan ekonomi berfokus kepada aspek material dan fizikal, mengabaikan nilai moral, spiritual dan pembangunan diri manusia. Sebaliknya, konsep pembangunan dalam Islam adalah komprehensif dan menyeluruh, menggabungkan aspek akhlak, kerohanian, kebendaan, sosial dan ekonomi. Dalam kerangka ini, pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, merangkumi kehidupan dunia dan akhirat. Terdapat beberapa pemikiran falsafah dalam Islam, antaranya adalah falsafah Tauhid yang merangkumi keesaan dan kekuasaan Allah. Falsafah ini meletakkan peraturan-peraturan tentang hubungan Allah SWT dengan manusia dan hubungan manusia sesama manusia. Falsafah Rububiyah pula merupakan undang-undang asasi dalam alam jagat yang merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembangunan sumber supaya berguna, saling sokong-menyokong dan saling berkongsi antara mereka. Falsafah Khilafah, falsafah yang menentukan peranan dan status manusia selaku khalifah di muka bumi ini yang bertanggungjawab sebagai pemegang amanah Allah SWT dalam bidang akhlak, politik, ekonomi dan juga prinsip organisasi sosial bagi manusia. Bagi falsafah tazkiyah pula, falsafah ini berdasarkan konsep tazkiyah manusia dapat membangunkan dirinya yang akhirnya dapat membangunkan semua dimensi kehidupan termasuk dimensi ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, pembangunan ditarifkan sebagai proses meningkatkan daya pengeluaran ekonomi dan produktiviti pekerja untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui perubahan struktur ekonomi jangka panjang. Fokusnya adalah pada pencapaian material yang diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif seperti keluaran negara kasar, pendapatan per kapita serta jurang pendapatan antara kumpulan masyarakat.
Pembangunan ini sering mengabaikan aspek kerohanian dan nilai-nilai akhlak kerana matlamat utamanya adalah untuk memaksimumkan keuntungan dan produktiviti, sementara aspek agama dan rohani dianggap tidak relevan atau bahkan menghalang kemajuan material yang diinginkan. Seterusnya, objektif pembangunan ekonomi Islam. Terdapat 5 objektif iaitu pertama adalah pembangunan sumber Islam. Objektif pembangunan dalam Islam menekankan kepada aspek pembangunan insan sebagai teras utama dengan tujuan membina masyarakat berakhlak dan juga berilmu. Yang kedua adalah pertambahan pengeluaran yang bermanfaat iaitu pengeluaran dalam ekonomi Islam amat diutamakan untuk barangan asas dan keperluan yang perlu memenuhi syariah Islam, bukan sekadar memenuhi kehendak pasaran sahaja. Dan seterusnya, ketiga iaitu pembaikan kualiti hidup. Kualiti hidup yang lebih baik diutamakan dengan jaminan sosial yang berkualiti dan pengagihan kekayaan yang adil saksama antara semua lapisan masyarakat. Dan tidak akan ada tercetusnya yang kaya menjadi lebih kaya, yang miskin menjadi lebih miskin. Okey, yang keempat. Objektif yang keempat adalah pembangunan seimbang. Pembangunan yang seimbang dalam Islam amat dituntut dalam keseimbangannya antara wilayah dan juga sektor demi memastikan keadilan dalam masyarakat supaya tidak ada sektor ataupun masyarakat yang tertindas dalam sesebuah kerajaan. Objektif yang terakhir iaitu yang kelima, pengurangan ketergantungan kepada negara luar. Islam menuntut pembangunan yang berdikari untuk mengurangkan kebergantungan mereka kepada negara luar untuk memastikan kestabilan dan kekuatan ekonomi sesebuah ummah. Selain itu, terdapat strategi pembangunan ekonomi Islam yang terdiri daripada 4 strategi yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah pembangunan berorientasi manusia. Pembangunan ekonomi yang berorientasikan manusia ini di dalam Islam memastikan pembangunan ini bukan hanya material sahaja tetapi juga terdapat rohani dan juga moral supaya pembangunan ini secara tidak langsung ia adalah seimbang. Baiklah, strategi yang kedua iaitu pembiayaan beretika. Pembiayaan beretika inilah Islam telah menetapkan supaya pembiayaan ini bebas daripada unsur riba, unsur judi, unsur gharar dan sejajarnya dengan prinsip muamalat Islam. Kita perlu mematuhi pembiayaan secara Islam. Yang ketiga adalah kerjasama dalam pembangunan. Islam amat menekankan konsep kerjasama atau cooperation for existence dalam pembangunan, berbeza dengan prinsip kapitalis yang amat mementingkan persaingan berbanding dengan kebajikan masyarakatnya. Yang terakhir adalah penekanan kepada teknologi. Penekanan kepada teknologi ini adalah dari segi penggunaan teknologi yang sesuai dan mandiri amat digalakkan dalam ekonomi Islam supaya dapat meningkatkan kecekapan dalam pembangunan tanpa bergantung kepada negara lain yang lebih maju. Impak pembangunan ekonomi Islam terhadap ummah. Pembangunan rohani sebagai penunjang utama ekonomi. Ianya membentuk masyarakat yang berakhlak tinggi yang menjauhi jenayah rasuah dan juga isu sosial seperti sumbang mahram, serta menghindari ketamakan. Kestabilan moral dan sosial memberikan asas yang kukuh untuk kemakmuran ekonomi dan juga politik. Seterusnya, model pembangunan ummah. Ianya melahirkan masyarakat yang berdaya saing tetapi berpegang kepada nilai keadilan dan keseimbangan, pembangunan fizikal dan juga rohani yang berjalan seiring. Konsep maqasid al-syariah ianya menjaga agama, nyawa, akal, keturunan juga harta yang menjadi asas kepada pembinaan masyarakat madani dan bertamadun. Perbezaan dengan model konvensional. Pembangunan konvensional lebih menekankan aspek materialistik. Ianya seringkali mengabaikan kesejahteraan rohani dan moral yang boleh mengakibatkan kepada keruntuhan nilai sosial. Manakala untuk ekonomi Islam sebaliknya menghasilkan pembangunan yang menyeluruh yang memastikan keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Yang seterusnya, perbandingan konsep antara kebajikan sosial antara ekonomi Islam dan juga konvensional. Ekonomi konvensional. Matlamat utama adalah merupakan kepuasan individu melalui utility maksimum. Ianya mengutamakan kesejahteraan kebendaan
yang diukur dari kepuasan pengguna tanpa syarat moral. Ianya juga fokus kepada peningkatan kemakmuran individu dan kumpulan secara logik, tanpa rujukan yang tetap. Manakala bagi ekonomi Islam pula, kebajikan sosial yang berasaskan masalah iaitu keputusan ekonomi dibuat berdasarkan prinsip manfaat kepada umum dan mematuhi syariah. Menghindari penggunaan dan pengeluaran barangan yang dilarang walaupun meningkatkan kepuasan pengguna. Dan selain daripada itu, ianya menitik beratkan keseimbangan antara aspek kebendaan dan kerohanian demi mencapai kebahagiaan yang menyeluruh. Prinsip ekonomi Islam dalam penggunaan dan pengeluaran. Prinsip penggunaan berdasarkan keutamaan daruriyah, hajiyah dan kamaliyah dengan batasan syariah, ianya mengutamakan keperluan asas dan mengelakkan pemborosan serta penggunaan barangan haram. Prinsip pengeluaran. Ianya fokus kepada keuntungan yang berpada, mengutamakan pengeluaran barangan asas yang diikuti dengan barangan kesempurnaan. Pengagihan kekayaan. Ianya meliputi zakat, sedekah dan pengagihan semula untuk menjaga kesejahteraan ekonomi semua lapisan masyarakat. Kesimpulan, dalam perbincangan di atas dapatlah disimpulkan bahawa pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah syumul, menyeluruh, multidimensi dan bersepadu antara aspek rohani dan kebendaan melalui pendekatan fungsi kebajikan sosial dalam Islam untuk mencapai kecekapan penggunaan, pengeluaran dan pengagihan pendapatan dan kekayaan dalam Islam yang tertakluk kepada konsep maslahah dan prinsip maqasid al-syariah. Teori pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah asas kepada pembentukan ummah yang bertamadun, ummah yang kuat dan kental imannya, ummah yang teguh rohaninya dan juga ummah yang selesa penghidupannya dan juga ummah yang mencapai al-falah dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Moto